Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya dengan clear ya? Okey, rasanya kita boleh mula dah. Semua orang ready dengan buku teks bersama anda? Ada? Okey, ada buku teks semua orang? Okey. Okey, very good. Sebab saya minta maaf, slide saya dalam bahasa Melayu, jadi untuk kelas 4C dan 4D ready dengan textbook yang di LP lah. Okey, ready dengan textbook. Saya akan refer textbook kamu. Okey, saya minta maaf. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita sambung hari ini dengan tajuk bab 2. Okey. Bab 2, number bases. Okey, 2.1, introduction of number bases. Pengenalan asas nombor. Tapi pengenalan asas nombor pun tajuk ini sangatlah luas sebenarnya. Okey. Sampai ke penukaran asas nombor. So kita buat mana yang sempat hari ini kita buat, yang tak sempat kita sambung next class. Okey. Okey. Yes, good morning. Okey, saya akan habis kelas lebih awal ya hari ini. Okey. So, look at your textbook 2.1 number bases. Okey. Bagaimana anda mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Okey. Kalau dalam textbook English, how do you represent and explain numbers in various bases in terms of numerals, bases values, okay, number apa tadi? Nilai tempat, digit value, nilai digit dan number value. Okay, kalau kamu dah tengok YouTube, so kamu dah boleh faham, okay, nilai tempat, nilai digit dan juga nilai nombor. Asas nombor bagi kelas 3 cendana dan 3 keruing adalah sesuatu yang biasa. Okey, sebab dah ada dalam tajuk ASK kamu, asas sains komputer. Betul tak 3 cendana dan 3 keruing? Kamu dah biasa dengan asas nombor. Betul. Okey. Asas nombor berapa yang kamu dah belajar dalam ASK? Cendana dan keruing. Asas nombor berapa yang kamu dah belajar? Asas 10? Asas 2? 2, 8, 10, 16. Okay, thank you for your response. Okay, very good. So, senanglah nanti kalau saya tak tahu, saya boleh tanya kan? Okay. Okay. Untuk nombor dalam asas 2, okay, asas 2, asas ni adalah nombor yang kita tulis dengan huruf besar tu lah ya. Okay. Asas 2, digit yang digunakan hanyalah 0 dan juga 1. Okay. Untuk asas 3, digit yang kita gunakan adalah 0, 1 dan 2. Okey, tak ada nombor 3 kat sini. Untuk asas 2, tak ada nombor 2. So table ini mewakili digit-digit yang kita gunakan untuk menunjukkan nombor dalam asas nombor tersebut. Okey. So, dekat dalam textbook kamu dekat info zone muka surat 34. Okay, tengok dekat info zone. Digits are the symbols used or combined to form a number in the number system. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are the 10 digit used in the decimal number system. Okay, so kalau saya kata dalam asas 7, nombor dalam asas 7. So nombor yang hanya boleh digunakan untuk represent nombor asas 7 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tak masuk. Okay, kamu tengok tabel ni ya. Asas 10 sampai nombor 9 sahaja. Asas 9 sampai nombor 8 sahaja. Asas 8 sampai nombor 7, asas 7 sampai nombor 6, asas 6 sampai nombor 5, asas 5 sampai nombor 4, asas 4 sampai nombor 3, asas 3 sampai nombor 2 dan asas 2 hanya guna 01 sahaja. Okay, so asas 2 inilah yang digunakan sebagai binary code. Okay, kalau ikut textbook kamu, computer science menggunakan nombor apa, asas nombor apa, asas nombor yang digunakan sama macam kelas 3C dan 3K dah belajar. Asas nombor 2, 8, 16 dan juga 10. Okey, 2, 8, 16 tak ada, 10. Okey,
Okey, so ini sahaja yang kita akan belajar. Tapi yang banyak digunakan yang glamour asas 4, asas 10 itu memang iyalah wajib untuk kita gunakan asas 10 dalam penukaran asas nanti. Okey, itu sahaja dahulu. Okey, jom kita tengok next. Buka surat 35 dekat buku teks kamu. Okey. Give two examples of numbers that represent numbers in base 2 up to base 10. Base 2 up to base 10. Okey, saya pilih base 2, base 3, base 4 dan base 5 sahaja. Okey, kalau ikut buku teks kamu, ini semua dah penuh, betul? Buku teks bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, semua dah penuh. Tapi slide saya ini kosong. Okey, so mari kita apa orang kata, cuba, okey, cuba berikan contoh-contoh nombor yang boleh diwakili oleh asas nombor 2. Okey, anyone nak bagi saya contoh nombor? Tak nak tengok dekat buku teks. Contoh nombor yang boleh diwakili. Okey, untuk asas 2. Sebab tadi kita tahu asas nombor dalam asas 2 hanya boleh diwakili oleh 0 dan 1 sahaja. 0, 1, 0, 1, 1. Okey, very good. Alif 1 dan 0. Boleh. Okey. 1. Wah, panjangnya Cumelia. Cumelia pun budak ASK ke? 1, 0, 1, 0. Alamak, buruknya tulisan saya hari ni. Okey. 1, 0, 1, 0 asas 2. 2 itu kecil-kecil je kita tulis dia. Okey, ya Allah. Sebab saya pakai mouse lain. 0, 0, 1. Okey, 0, 0, 1, 0, 0 kat depan tu tak ada makna, tak ada nilai pun ya. Okey. Kalau 1, 0, 0, ini ada nilai, ada makna. Okey, asas 2. Okey, lagi untuk asas 3. Asas 3, boleh bagi contoh asas 3? Anyone nak bagi contoh asas 3? Cikgu nak tanya, ya? Dua tujuh asas 3. Okey, very good. 27. 7 tak boleh ada dalam asas 3. 2021, very good. Ramai yang menjawab tu, bagus. Okey, 1, 2. Tak boleh tulis dengan mouse ni. Alamak, sorry. 1, 0. Alamak, sorry. Selalu tulisan saya lawa je. 1021. Cikgu tu dia yang senang-senang saja. Okey, thank you. Kalau 1 asas 2 boleh ke? 1 asas 2. Boleh. 1 asas 2 boleh, Amak? Boleh, tak ada masalah. Tengok. Eric pun tolong jawab. Very good. Boleh, betul? Okey, ada janji 0 dan 1. Ya, betul. Okey. Dan seterusnya lah. Contoh kalau asas 4, kita boleh letak nombor-nombor sampai 3. Contoh 313, 3122, 3120. Asalkan tak wujud nombor 4. Untuk asas 5 pula, jangan guna nombor 5. Nombor lain boleh. Betul? 1111 asas 4. Betul? 111 asas 5 pun betul. 144 asas 5 pun betul. Okey, boleh? Sampai situ clear? Okey. Senang kan cikgu nak tulis? Thank you Eric, betul-betul senang. Tak nak tulis lah. Tak nak tulis sebab tak cantik. Okey, sorry. 1, 1, 1. 2. Okey. 4. 1, 1, 4. Okey. Dan asas jangan lupa tulis asas. Asas 5. Ya Allah ya Tuhan, aku struggle saya nak tulis guna mouse ni. Astaghfirullahaladzim. Maafkan saya. Ni asas 3 tadi. Okey. So kamu untuk contoh boleh letak any numbers. Ataupun dalam soalan buku teks nanti dia ada dia bagi kita dalam soalan bahagian A, dia senaraikan beberapa nombor, lepas tu dia suruh kamu pilih yang manakah nombor dalam asas 3, mana nombor asas 4, mana nombor asas 5. Okey, so kamu tengok dia punya limit nombor itu. Okey, faham ke sampai situ?
Faham ke sampai situ? Boleh? Boleh saya proceed Faham. seterusnya? Faham. Thank you Haris. Okay, very good. Okay, dan kat bawah ni. Ini cara kita menulis tadi ya. Cara menulis nombor, contoh 3, 2, asas 5. Atau in English kita sebut 32 base 5. Okay, yang besar ini adalah nombor. Yang kecil ini, kalau kita buat indeks, nombor yang kecil ini di atas, itu untuk indeks. Okay, asas dan indeks. Okay, ini nombor dan asas. Okay, jangan terkeliru ya. Untuk asas nombor, yang kecil ini jadi asas. Okey, tak sama macam indeks kan? So jangan terkeliru, okey? Okey, so next. Apa saya tekan? Okey. Ini seterusnya dekat buku teks kamu, muka surat 36, nak tengok nilai digit. Okay. Nilai tempat, sorry. Place value. Okey, nilai tempat. Alamak, saya punya ni telah lari merata-rata. Oh, so sorry. Saya tak check semula tadi sebab saya download daripada email saya. So, maafkan saya. Okey, ini 6. My God, struggle nak menulis. 2, 3, 1. Okey. Bila nilai tempat, okey, yang kamu perlu tahu, nilai tempat ikut asas dia. Untuk ini, dia adalah asas 8. So, nilai tempat yang paling kanan sekali, dia akan start dengan 8 kuasa 0. Dan 8 kuasa 1. Dan 8 kuasa 2. Dan 8 kuasa 3. Okey. Sampailah seterusnya 3 saya tak cantik. Okey. Berapa nombor yang ada ni? Berapa nombor yang ada? Kita tulislah asas dia. Okey. Walaupun nombor itu kosong. Contoh 6000. Okey, kosong yang last itu tempatnya 8 kuasa 0. Next 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Okey. Sebab itu adalah nilai tempat untuk nombor itu. Belum lagi nilai digit. Okey. Nilai digit inilah 8 kuasa 0 adalah 1. 1 darab 1, 1 lah nilai digit itu. Okey. Kalau untuk yang ni pula, 8 kuasa 1, 8 darab dengan 3, 24. So nilai digit ini adalah 24. Okey. Tak apa. Nilai tempat dulu. Okey. Untuk soalan B, kalau dalam buku teks kamu sayang, buku surat 36 dah ada dah. Okey. Untuk example tu dah ada solution dah. Okey. Ini saya bagi slide yang table ini kosong. Okey. So ini untuk asas 2. 1, 1, 1, 1, 0, 1, asas 2. Okey. So, bila asas 2, yes Sama? Cikgu nak tanya. Memang kita kena tulis memang start daripada kanan tu memang kuasa 0. Yes. Kalau asas 4 pun, 4 kuasa 0 paling kanan. Asas berapa pun tak kisah. Ya betul. Nampak Eric telah jawab. Baguslah budak 3C, 3K ni. Pandai cikgu ASK dia ajar. Berhasil. Okey, so untuk diorang ini semua kacang goreng je. Okey, tapi tak apa, kita buat slow-slow. Okey. Okey, 2 kuasa 3. 2 kuasa 4. 2 kuasa 5. Okey, sampai mana pun panjang nombor itu, kita tulis saja. Okey, ya Allah ya Tuhanku. Okey, boleh. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Untuk yang bukan kelas ASK, kelas ASK dia orang dah tera. Yang bukan kelas ASK, ada apa-apa nak tanya di mana-mana? Tak ada? Okey. Clear? Boleh faham? Okay, very good. Tak apa, kita bahas slow-slow sikit je ni kan. Faham. Okay, Alhamdulillah. So, kita tengok next. Okay. Tadi ini tadi saya sebut nilai tempat. Nilai digit tadi, kita tekan kalkulator lah. Nilai digit. Contoh nilai digit 6. Nilai digit 6. 8 kuasa 3
darablah dengan 6. So itu nilai digit 6. Okey, kalau nilai digit 2, 8 kuasa 2 darab dengan 2. So nilai tempat, nilai digit. Okey, apa lagi satu tadi? Place value. Nilai tempat, nilai digit. Betul lah. Digit value. Nilai tempat, nilai digit. Okey. Clear dua perkara ni, nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, so kita tengok next. Bagaimanakah anda menyatakan nilai digit bagi suatu nombor dalam pelbagai asas? Okey, ni muka surat 36 lagi. How do you state the value of a particular digit in a number in various bases? Okey. Contohnya ini nilai digit kawan-kawan, nilai digit Ingat nilai digit? 5037 asas 9. Okey, macam mana nak nyatakan nilai digit? Dia bukan nak semua. Yang dia garis sahaja. Dia garis ini 5. So apakah nilai digit untuk 5? Anyone? Yes, very good. 9 kuasa 3. Tak jadi 3. Ya. 9 kuasa 3. Okey. Manakala untuk digit 5 bagi digit ini. Apakah nilai digitnya? 6 kuasa 2. Yes, very good. 6 kuasa 2. Tulis semua. Apa yang kamu tulis tu menjadi record, kamu menjawab pada saya. Okay, very good. Okay, so boleh ya? Ya, thank you Bahiyah tulis, Ivan tulis, Cumin Liang. Okay, Alhamdulillah. So boleh sampai sini. Kugan pun Cikgu nak tanya. Ya. Ya, Mak. Tu bukan nilai tempat ke? Nilai digit. Ini nilai tempat. Oh, sorry. So, nak dapat nilai, soalan minta nilai digit. Confuse English Malay buku teks saya pandang English. Lepas tu saya tengok sini Malay, tengok saya dah confuse. Okay. So, bila nilai digit 9 kuasa 3 ini adalah nilai tempat. So, nilai digit kita ambil 5 darab 9 kuasa 3. Okay. Berapa dapat jawapan dia? 3, 6, 4, 5. Aduh, struggle ni nak tulis. 3, 6, 4, 5. Okay. Next. 5 darab 6 kuasa 2. Berapa kita dapat? 180. Thank you. Senang je kan? Okey, ini nilai digit. Okey, so jangan confuse lagi sekali. Nilai tempat ni 9 kuasa 3. Nilai tempat 6 kuasa 2. Nilai digit ataupun digit value kita darabkan dengan yang ditanya. Ditanya tadi adalah nombor yang bergaris 5. So 5 darab 9 kuasa 3 tekan kalkulator. Ini pula 5 darab 6 kuasa 2. Nilai nombor nilai nombor itu adalah keseluruhan. Okey, maksudnya 5 tambah dengan 0 tambah dengan 3 tambah dengan 7. Itu nilai nombor. Thank you Eric, good question. Okey, maksudnya dia dah study, dia dah tahu dah. Okey, nilai digit, digit berkenaan saja, digit 5 saja. Okey, nilai tempat tadi, nilai tempat darab dengan nombor nilai digit, kita dapat dah nilai digit tersebut. Okey, kalau apa tadi? Numerical value, nilai nombor itu, kita cari semua nombor, maksudnya hasil tambah nilai digit semua nombor ini. So baru dapat nilai nombor. Okey, boleh. Bagus. Okey, clear kawan-kawan? Clear? Sampai sini clear? Clear? Okey.
So kita pergi slide yang seterusnya. Bagaimanakah anda menyatakan nilai nombor bagi suatu nombor dalam pelbagai asas? Okey, muka surat 37. How do you state the numerical value of a number in various bases? Ini yang Eric tanya tadi. Okey, nilai nombor. Nilai nombor. Okey, nilai nombor semua sekali. Saya yakin semua orang tengah start mengira lah tu. The first one is 3 darab 5 kuasa. Kita ambil daripada belakang lah dulu ni. Kosong lah. Okey. Kosong. Macam mana saya nak buat sebab ruang saya tak mencukupi ya. So saya ambil yang first 3 darab. Lajunya. Ahmad Naufal. Full lama. 5 kuasa 2. Susah nak cari mouse ni. Ya Allah, ya Tuhan ku. 4 darab 5 kuasa 1. Sekejap kawan-kawan, saya tengah struggle ni. Tambah 0 darab 5 kuasa 0. Siap berstruggle saya. Okey, kamu dah dapat jawapan dia tadi ya? Apa jawapan dia? Untuk A. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya. 95 asas. 95 saja. Okey, kamu tak payah tulis asas berapa pun tak apa. Sebab bila kita dapat answer ni memang dalam asas 10 lah. Okey, 95 asas 10. Penatnya saya nak struggle tulis. Sorry lah. Cikgu nak tanya. Ya, Encik Amal. Contohlah kan kalau macam dia buat kat situ 5 asas 6 kan? Maknanya dia punya nilai digit ialah nilai nombor lah kan? Sebab dia ada satu nombor je. Yes, very good. Betul Encik Amal? Very good. Bila 5 asas 6. Okey. Nilai digit ini merupakan nilai nombor sebab dia ada satu sahaja nilai tempat. Okey. So 5 darab 6 kuasa 0. Okey. Bagus Encik Amar soalannya. Begitu menarik sekali. Okey. So kita cuba kira B pula. Okey. Mari kawan-kawan kamu cuba B. Saya tak nak menulis dah, minta maaf. Okey, B. 3 darab 7 kuasa 2 tambah 4 darab 7 kuasa 1 tambah 1 darab 7 kuasa 0. 176. Okey, very good. Semua orang dapat 176 asas 10. Okey, very good. Siap? Semua orang siap? Okey, next. Cikgu tak boleh ke 176 asas 8? 176 asas 8 mana ni? Soalan mana ni, Mak? Kan tadi kan cikgu cakap jawapan yang B tu 176 asas 10. Oh, final answer memang kita dapat dalam asas 10. Sebab macam ni, Amam. Masa kita tulis nombor 340 asas 5, nombor digit yang digunakan hanyalah sampai 4 saja, betul? Tapi bila kita nilaikan dia, kita darab dia, kita akan dapat nombor 9, nombor 7, nombor 8. So dia akan automatik dah jadi asas 10 balik. Sebab digit yang tertinggi boleh sampai 9. Sebab kita darab nombor biasa. Okey. 3 darab 5 kuasa 2. Macam tu. Sebab hasil dia tu, kita dapat nombor yang lebih daripada 7 dah. Okey. Boleh Amma? Boleh faham ke? Faham. Terima kasih, Jo. Good. Yes, betul Encik Eric. Kalau soalan tak cakap nak tukar mana-mana, dia akan back kepada asas 10. Okey. Okey, seterusnya C. 1506 asas 8. Lajunya dia orang ni. Belum tanya dah jawab. 1 darab 8 kuasa 3 tambah 5 darab 8 kuasa 2 tambah 0 darab 8 kuasa 1
tambah 6 darab 8 kuasa kosong. So dapat jawapannya 838 asas 10. Thank you so much. Kawan-kawan, yang paling penting adalah working kamu. Yes, Siti Nur Natasha tulis working dengan begitu baik sekali. Wah, perfecto. Okey, tak apa, dia tunjuk contoh. So kawan-kawan, kamu yang bila mengira tu jangan main tekan kalkulator saja. Ingat working penting juga. K1 and 1. Working betul setiap satu, barulah answer itu akan dapat markah sama macam PT3, K1 and 1. So kita tulis dia kepada nilai tempat tadi, kemudian nilai digit, dan last sekali adalah nilai nombor. Kena tulis step by step. Okey, boleh? Bagusnya Siti Nur Natasha. Kelas mana tu Siti Nur Natasha? 4A kot. Siti Nur Natasha A ya. Okey, okey. 4A. Sana. Okey. So sini selesai ya. Okey. Last sekali. Dia tunjuk dekat sini semak jawapan. Macam mana cara nak semak jawapan? Kamu ada kalkulator bersama kamu? Okey. Kalkulator 570 ke 350? Saya rasa 350. Tak tahu dah boleh ke tak. Okey, 570 kot. Okey, cuba tekan kalkulator 570. Kita nak semak balik jawapan kita tadi, betul ke tak betul. Okey, kenapa dia tekan mode 2 kali, lepas tu dia keluar SD1, REG2, base 3. Okey, kalau tengok dekat buku teks, muka surat 39, cara nak tekan kalkulator. Okey, are you with me? Yes, okey. Kamu sedang menekan Kemudian tekan 3 untuk memilih base. Tekan OK. Nampak tak? Okey. Sekarang kita nak cuba untuk asas 8. Oktagon kan? Okey. 1506. Kemudian tekan sama dengan. Kemudian tekan DEC, decimal, deka. Ada tak OCT? Dekat kamu punya button tu, OCT. Ada ke tak ada? Ada tak? Okey, 570 kan? Okey. Pergi tu. Lepas tu jawapan, dapat tak jawapan? Bin binary. Cikgu, kalkulator saya tak ada. Alah sayangnya. Tak apa Mel, nanti kita tengok saya share YouTube Cikgu Chong cara nak tekan kalkulator tu. Okey, untuk yang tak ada kalkulator 570. Kalkulator yang bukan 570, saya tak tahu arahan dia sama ke tak. Kalau kelas Swiss, saya rasa sama tak? Siapa pakai kelas Swiss? Ada tak orang pakai kalkulator kelas Swiss? Sama tak cara menekan? Apa yang Eric membincangkan tu? Saya malas nak scroll. Tak ada. Tak ada orang pakai ya? Saya rasa ada lah. Ellie pakai kelas Swiss tak? Nadira? Pakai. Sama tak cara menekan dia ni? Ni yang dekat buku teks tunjuk ni. Apa tak dengar? Tak sama? Tak sama. Nanti kamu godeh-godeh macam mana. Lepas tu share ya. Okey, kamu buat video dekat saya. Kamu tekan kalkulator, kamu buat video tunjuk dengan saya. Nanti saya share dekat group form 4. Dapat pahala untuk orang yang tolong buat. Okey? Untuk yang Cikgu nak tanya, kenapa kena tekan oct? Sebab sini 8. Oktagon. Okta 8. Kalau ada selain daripada 8? Kalau selain daripada 8, tadi Eric kata bin untuk 2. Apa lagi ada ya? Hex. Hex untuk 16. Tak banyak lah yang ada. Deck untuk 10. Yes, very good.
Bin 2, dat 10, ok 8. Thank you Cik Alif. Okay, boleh ya? Kita buat slow-slow. Okay, so maksudnya kawan-kawan, tu Eric dah tulis dah. Yang ini sahajalah yang boleh pakai kalkulator. Okay, yang lain tak boleh pakai. Betul tak Eric? Kalau asas 4, asas 5, asas 7 tak boleh guna kalkulator lah kot. Yes, betul. Kalau semua dah boleh pakai kalkulator dalam exam, semua orang betul lah soalan ni kan. Tu cabaran dia lah. Kalau dia keluar dekat objektif, senanglah kamu nak dapat jawapan. Itu maksud kegunaan dia, dan kita boleh cek balik, semak balik jawapan. Bukan dia nak tolong kamu dapat jawapan, tapi untuk kamu semak. Kok-koklah working kamu tersalah. Okey, jangan bergantung hidup sepenuhnya kepada kalkulator. Sebab 4 asas ini adalah penting dalam ASK kau tak salah. Betul. Very good. Sebab itu sahaja yang digunakan sebagai asas yang orang kata apa? Kod yang komputer faham. Okey. Boleh ya? Boleh? Okey, so kita proceed seterusnya. Okey, ini soalan seterusnya. Bagaimanakah anda menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah? Ini muka surat 41. Thank you Eric, bagus. Okey, pembantu guru ni nanti kena isi markah sasiah. Okey, sebab membantu saya. Okey, saya pun tak baru realise last year masa lalu dekat Makmal, budak ASK dah belajar tajuk ni, bestnya. So bila masuk form 4 senanglah untuk kamu. Okey. Okay, so kita tengok how do you convert numbers from one base to another base using various methods. Okay, ini dekat buku teks muka surat 41. Sama rasanya BM dengan BI kan? Okay, so kita buat satu-satu. Okay, dia tak boleh tukar sekali arum. Dia ada step by step dia. Okay, dia kata ni yang BM boleh baca dekat slide, yang English pun boleh baca kat buku teks. How to convert numbers from one base to another using various methods. This process involves converting, the first one, a number in base 10 to another base. Tadi kita buat base 8 to base 10. Okay, betul? Okay. Number in a certain base to base 10, then to another base. Macam tadi kan? Macam tadi kita dah tukar daripada asas 8 kepada asas 10. Kalau kita nak tukar ke asas 2 pun boleh. Tapi step dia mesti melalui asas 10. Okey. Apa-apa asas pun tukar ke asas 10 dulu, barulah boleh tukar ke asas yang seterusnya. Maksudnya asas 10 tu menjadi penghubung ataupun nombor yang natural yang boleh pergi ke mana-mana asas pun. Sebab dalam dunia yang nyata memang kita ada memang kita menggunakan digit-digit asas 10. Okey, maksudnya daripada 0 sampai 9. Okey, clear? Kemudian C, number in base 2 directly to base 8. Daripada asas 2 terus ke asas 8 dan seterusnya daripada asas 8 kepada asas 2. So ini ada berapa proses penukaran. 1, 2, 3, 4. Okay. So kita kena cuba satu-satu lah. Okay. Okay, the first one. Bagaimanakah anda menukar nombor dalam asas 10 kepada asas lain? Okay, tadi daripada asas 8 kepada 10. Ni kita nak buat pada asas 10 kepada asas yang lain. Okay. Contoh, dia kata nombor asas 10, a number in base 10 can be converted to another base by dividing the number using the place value or the base value required. Okay, saya tukar ayat ni bahasa Inggeris saja ya. Nombor 58 base 10 can be converted to base 2 by ada 2 step. The first one, divide 85 using the place value in base 2. Okay, yang kedua, divide 58 by 2. Ini adalah cara yang kamu pernah gunakan masa buat apa ya? FSTV. FSTV tu. FSTB. Apa ya? Faktor sepunya terkecil. Gandaan sepunya faktor sepunya terkecil tu. Kamu ada guna kaedah. Cikgu, faktor sepunya terbesar.
Salah. Faktor semuanya terbesar. Yang kita gunakan kaedah algoritma, kita bahagi-bahagi tu. Sampai dah bawah tu jadi habis. Sampai habis dah kat bawah tu. Okay. So kita tengok muka surat 41 kawan-kawan. Soalan dia. Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia iaitu 563 km. Sungai Rajang. So kita nak tukarkan 563 asas 10 kepada asas 5. Okey, tak ada dekat dalam slide saya, kita tengok dekat buku teks. Okey, cara yang pertama tadi adalah kita guna list number. Cara yang kedua, kita bahagi dengan 2. Okey, so tengok dekat buku teks kamu, base 5. Dia nak tukar kepada base 5. Okey, so kalau kita guna base 5, kita akan start dengan 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 5 sampai habis nombor tu. Okay. So, mula-mula dengan 5 kuasa 5. Betul tak? Sekejap, pensel saya. Okay. 5 kuasa 0 kita dapat 1. 5 kuasa 1 kita dapat 5. 5 kuasa 2, 25. 5 kuasa 3, 125. 5 kuasa 4, 625. Semua orang memang ada buku teks bersama anda ke? Ada tak yang tak ada buku teks? Ada ya? Semua ada ya? Sebab tak ada dekat slide saya. Dan saya give up untuk menulis sebab tulisan saya buruk. Okey, maafkan saya sebab mouse lain. Okey, saya gunakan mouse yang lepeh jadi tangan saya yang gemuk ni tak boleh tulis. Sebab selalu mouse saya gemuk. Okey, saya pinjam mouse kawan. Okey, so saya tak boleh tulis sebab dia terlalu lepeh. Jari saya gemuk sangat. Okey. So kita tengok, terima kasih Samrai sebab faham. So kita tengok buku teks kamu Mula-mula bila 5 kuasa 4 kita dapat 625. So kita tak boleh bahagi dengan 563. Sebab 563 kurang daripada 625. Okey. So kita pergi ke next nilai tempat tu. Okey, next untuk 5 kuasa 3 adalah 125. 125 kurang daripada 563, so kita boleh bahagi. Okey, then kita bahagi. 563 bahagi 125, so dapat 4. 4? Oh, dapat? Nampak kan? Sini kan? Bahagi dengan 4. Okey, bila bahagi dengan 4, ada balance lagi 4. Okey, so 4 itu dia dah colourkan dengan merah dekat kamu. So itulah nanti akan jadi jawapan dia. Okay. So balance tadi kita ada 63. Okay. Next digit adalah 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 nilai dia 25. Okay. 25 boleh bahagi dengan kurang daripada 63. So 63 boleh bahagi 25. So dapat balance lagi 2. So balance untuk pembahagian adalah 13. Next, nilai tempat adalah 5 kuasa 1 dapat 5. So, 13 divide by 5, kita dapat 2. Balance dia 3. Next, digit value, 5 kuasa 0 adalah 1. So, 3 bahagi 1 dapat 3. Balance dia 3. So, semua nombor yang merah-merah itu, kan, yang merah-merah itu, hasil daripada pembahagian itu akan menjadi jawapan dia. 4, 2, 2, 3, asas 5. Clear ke tak clear? Okey. Clear. Kamu kena tambah 1 kat atas ni lah. Okey. Untuk tempat tu. Macam mana jadi 1525, 125 tu adalah daripada nilai digit itu. Okey, 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Yang tu je yang kamu kena tambah. Sebab buku teks anggap kamu dah tahu, jadi dia tak tunjukkan. Dia terus saja 1, 5, 25, 125. Macam tu. Okey? Boleh? Clear? Clear? Ada soalan nak tanya? Cikgu nak tanya. Ya. Contohlah kan dekat 125 tu dia dah kosong. So jawapan dia 4 je lah. 4 asas 5 macam tu je. Belum tak habis lagi kan? Kalau dekat sini ada balance. Kan dah habis dah. Masa first one ni dah habis tak ada balance. Oh, dah habis 000 lah. Kalau sini 4 dah habis kan? So jadi 000 asas 2. Asas 5. Oh, faham. Sebab
tempat dia, nilai tempat tu. Okey, nilai tempat. Kat sini tadi untuk 5 kuasa 3. Next ada lagi. Okey. Kalau nak tahu betul ke tak, kita convert lah balik. 4, 2, 2, 3 asas 5. Kita convert balik ke asas 10 tadi. Dapat tak nilai dia? Cuba tekan. 4, 2, 2, 3. 3 itu darab dengan 5 kuasa kosong. Kan betul? Untuk dapat balik semula. 2 itu darab 5 kuasa 1. 2 lagi darab 5 kuasa 3. 4 lagi darab 5 kuasa 4. Dapat tak jawapan dia? Dapat tak? Cuba tukar semula ke asas 10. Yang cendana keruing ni lajulah ni, dia orang tengah mengira ni. Wah, bagus ya Eric. Betul. Ambil Eric punya working tu, screenshot kan. Sekejap saya pun nak screenshot juga. Bagus tu. Tengok daripada bawah ke atas. 4, 2, 2, 3. Yes, very good. Okey, kalau kita nak check jawapan kita betul ke tak, kita tukar balik ke asas 10. Dapat tak 5, 6, 3? Dapat. Dapat. Sudah kira? Sudah. Yes, very good. Kawan-kawan yang lain? Dah. Okey, bagus. Dapat, alhamdulillah. Maksudnya hari ni kamu dah terror buat yang tu lah. Okey, daripada asas 10 kepada asas 5, asas 5 ke asas 10 balik. Okey, dah. Itu cara yang pertama tau kawan-kawan. Okey, untuk cara yang kedua, alternative method, itu yang kita guna algorithm tu. Okey, guna algorithm, kita bahagi pakai 5. Macam yang Eric tunjuk tadi tu. Okey, ini yang cara yang pertama kat buku teks ini adalah kita buat pembahagian guna nilai tempat. Okey, place value. Kalau guna algorithm terus bahagi dengan 5 macam Eric tunjuk tadi. Okey. So mari kita cuba yang kedua B, Sungai Rajang ini kita tukar kepada asas 8. Okey, mari kita cuba dengan asas 8. So, tengok muka surat 42. The first one daripada kanan itu adalah 8 kuasa kosong. Kemudian 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4. Okey, cuba. Kalau boleh saya nak kamu mahir dua-dua cara. Saya takut soalan bahagian B. Wah, bagusnya Eric lajunya 1063 asas 8. Tepuk tangan. Wah, bagusnya. Bagus. Okey, kalau boleh mahir kedua-dua cara. Sebab saya takut kalau soalan kebat dia boleh keluar working yang incomplete. Okey, dia boleh juga keluar soalan kebat bila mana dia tunjukkan working, both working, dan dia suruh kamu identify working yang mana salah. Kalau salah kat mana salah. Kalau salah kenapa dia salah. Beri justifikasi anda. Soalan macam tu pun boleh keluar. Ya kawan-kawan? Maklumlah kamu kan KSSM, so dia punya soalan tu orang kata apa? Various way of question dia boleh tanya kamu. Okey, untuk cenada dan keruing tak ada masalah sebab kamu dah main dengan asas nombor ni dah lama, jadi kamu dah sangat familiar. Untuk yang bukan kelas ASK, kita kena praktis banyak sikit. Okey, sebab kalau dia setakat tanya soalan, okey tukar ke asas 8, tukar ke asas 10, kita boleh buat, tak ada masalah. Tapi bila dia yang bagi working, tengok dekat mana adakah working ini betul ataupun dia bagi incomplete working. Dah lama dah soalan macam tu tak keluar. Dia bagi working half, sambungkan working. So kita nanti tergaru-garu kalau kita tak tahu. So buku teks ni kitab kita. So apa saja yang diajar oleh buku teks kita kena ikut. Okey. Kaedah pembahagian dengan place value ke, kaedah dengan base value ke, kita kena guna dua-dua cara. Okey. So tadi dah dapat 1063 asas 8. Cuba tukar balik kepada asas 10. 1063 asas 8 tukar kepada asas 10. So 3 itu darab dengan 8 kuasa kosong. 6 darab dengan 8 kuasa 1.
Kosong darab dengan 8 kuasa 2, 1 darab dengan 8 kuasa 3. Dapat tak balik jawapan dia dalam asas 10? 563. So dapat, Alhamdulillah. Kamu buat working ke terus tekan kalkulator je? Laju sangat tu. Tekan kalkulator ke Comel Liang? Working, okey. Untuk kita semak, kita tekan kalkulator pun tak apa. Okey. Tapi kalau kamu buat dengan working pun lagi bagus. So untuk hari ni semua boleh ya? Semua boleh ya? Nak tukar daripada asas 5 kepada 10, asas 10 kepada 5, kita dah pandai. Kemudian asas 10 kepada asas 8, asas 8 kepada 10. So dua asas yang kamu dah pandai. Okay, very good. So kita pergi ke next slide. Okay. Ini kita nak tukar daripada nombor dalam asas tertentu kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas lain. Maksudnya daripada asas P, tak kisahlah asas apa-apa, tukar kepada asas 10, kemudian tukar kepada asas lain pula. Cikgu, kejap. Saya tak faham lah yang algoritma punya jalan kerja ni. Kenapa tak faham? Bahagi dengan 8 tu. Yang baki tu. Yang baki. Okey. 563 bahagi 8. Kejap ya. Kawan-kawan kejap ya. Reverse lagi sekali. Amal nak tengok. Muka surat 42 alternatif method. 563 bahagi 8. Dekat kalkulator dapat 70.375. Ini adalah baki yang perpuluhan nama. Kita nak tengok pembahagian punya baki. Maksudnya bawah sekali punya baki. Bukannya ini. Okey. Okey, faham tak maksud saya, Ma? Maksudnya 8 darab 70 kita dapat. Okey. 8 darab 70 kita dapat 560. So kenapa kita tulis baki 3? Sebab pembahagian tadi 563. Ini 560. So baki yang ada adalah 3. Okey, bukan kamu tekan kalkulator tadi. Apa tadi? 563 bahagi 8 70.375. Bukan yang ni. Ini adalah perpuluhan hasil pembahagian. Okey. Baki adalah balance daripada kita darab tadi. Okey, bila 8 darab 70 kita dapat 560. So daripada 563 tolak 560 bakinya 3. Okey, faham. Bukan ni bukan ni tau. Okey, kawan-kawan yang lain pun sama. Thank you Amma, very good. Soalan yang sangat baik. Okey, bukan baki ini. Kamu jangan tertipu. Okey. Kebetulan kat sini pun 3, tapi 3 7 5. Okey, bukan yang ni. Okey, boleh. Okey, so kita proceed yang ni ya. Okey, ini yang tadi kita buat masa soalan Sungai Rejang tadi, asas 10 tukar kepada asas 8, lepas tu kita nak check balik, kita tukar kepada asas 10 balik. Okey, kita kembali kepada nombor neutral yang ada dekat muka bumi, iaitu 0 sampai 9. Tapi ini kita nak buat daripada asas P kepada asas 10, kemudian kepada asas Q. Okey, maksudnya base apa-apalah. Okey. Contoh kita try contoh 6. Jangan tengok buku teks dulu sebab dekat buku teks kamu dah ada jawapan. Okey. Asas 6. 253 base 6 nak tukar kepada base 9. Okey. Maksudnya P ini akan jadi base 6 tukar kepada base 10. Kemudian kan basic tukar kepada base 10. Kemudian daripada base 10 kita tukar kepada base 9 pula. Okey. Ambil pensel, cepat mengira. Jangan tengok working yang ada dekat buku teks kamu, tak mahu. Okey, cuba kamu kira sendiri. 2 ni darab dengan 6 kuasa 2 tambah dengan 5 darab 6 kuasa 1
tambah dengan 3 darab 6 kuasa kosong. So ini berapa kita dapat? Ini step yang pertama. Okey. Berapa kita dapat? Dalam asas 10 105. Thank you. Tak tengok buku teks semua orang kira ya. Okey, ini 105 asas 10. Thank you kepada semua yang menjawab. Very good. Okey, now step yang seterusnya. Daripada asas 10, bagus Amar, working panjang. Very good. Daripada asas 10 ini kita nak tukar ke asas 9 pula. Macam mana nak tukar kepada asas 9? Nak tak nak kena buat pembahagian berulang tadilah. Algoritma. Okey, bahagi dengan 9. Okey, bahagi lagi. Bahagi lagi. Baki yang kita dapat kita baca daripada atas ke bawah. Bawah ke atas. Okey. Okey, berapa baki kamu dapat? Sini dapat 6, 2, 1. Saya tak tunjuk clearly boleh ke? Sebab kesukaran menulis dengan baik. Sekejap lagi saya ada sana. Yes, very good. So kita baca daripada bawah ke atas. So 1, 2, 6, asas 9. Sama ke dalam ASK kamu guna cara yang sama ke? Kenapa Amar? 1, 2, 6, asas 9. Saya baca dari atas. So 6, 2, 1. Masa kamu buat FSTB pun kita baca daripada bawah ke atas kan? 1, 0, 1, 1, 1. Oh tersalah. Okey, tak apa. Saya sekali lagi saya nak tanya. Kawan-kawan yang ASK pun kita buat step yang sama ke dalam ASK? Mula-mula tukar kepada base 10. Ni step yang pertama, satu markah di sini. Lepas tu step yang kedua kita buat algoritma. Ya, sama. Alhamdulillah, satu lagi markah. Dan bila kamu membaca dengan betul dan kamu bagi jawapan kamu, satu lagi markah. Sama. Alah, seronoknya geng ASK kan awak? Seronok, satu kelebihan untuk diorang. Tapi ada yang boleh suka ke base. Oh, ya ya. So untuk 6 dengan 9 tak boleh tukar direct lah ya. 8. Oh, okey. So diorang ada kelebihan lah, bestnya. Nanti saya PM tepi lah ya. Eric ajar saya kita buat video macam mana nak ni. Saya belajar dengan Eric, dengan Yuling. Boleh ya? Oh, sebab diorang dah terror. Ada metod sendiri. Okey, nanti kita tengok dalam buku teks ada tak sama tak. Okey, thank you ada yang sudi. Nanti saya belajar dengan mereka. Okey, anak-anak saya yang pandai-pandai itu bagus-bagus. Okey, so ini yang penting tadi saya sebut. Kalau dia keluar bahagian A, paper 2, step by step dia, satu markah di sini kita tukar, tulis dengan baik step by step. Lepas tu buat pembahagian, tunjukkan baki. Kemudian cara kamu membaca. So 1, 2, 3, ini 3 step dia. Okey, boleh. Setakat yang ni lajulah diorang kan. Tak apa yang bukan kelas ASK, kelas RBT pun okey kan, boleh faham kan. Tak susah sebab kita guna knowledge yang sebelum ni juga. Gandaan, pendaraban, pembahagian. Buat selepas 9. Betul. Saya belajar masa saya paper, apa nama dia? Bukan sains komputer, lain nama dia. Dekat universiti dulu, ada. Data komunikasi, Datacom. Kelas Datacom ada benda ni, asas nombor. Okey, mari kita cuba contoh yang ke-7 pula. Okey, nak tukar daripada 3, 3, 4 asas 5 kepada asas 2. Okey, 3, 3, 4 asas 5 kepada asas 2.
Okey. Nak tengok apa jawapan kamu dapat. Daripada 3, 3, 4 asas 5, berapa asas 10 yang kamu dapat jawapan dia? Dalam asas 10, kemudian dalam asas 2. Okey, cuba kira dulu. Berapa kamu dapat jawapan dalam asas 10? Sekejap, saya nak screenshot kehadiran juga. Sebab takut yang tak hadir pun tapi dia isi juga kehadiran. Itu biasa. Tak buka. Tapi ni geng-geng kelas pandai-pandai ni tak ada dah tipu saya ni. Okey. Sekejap. Okay. Okey, dah ke? Dah dapat jawapan dalam asas 10? Apa jawapan kamu? 94. Okey, semua orang boleh dapat 94 asas 10. Tukar pula kepada asas 2. Maksudnya 94 ni bahagi dengan 2 panjang. 2 bahagi dengan 94 sampai habis. Okey. Bahagi sampai habis. Berapa dapat jawapan dia? Satu kosong, 1110. Okey. 10 1 1 10. Okey. Untuk tak mengelirukan, kamu tengok 3 digit. Okey, sebab kerana nombor dia sangat panjang kan. So kita tengok 3 digit. Yang macam tu lagi senang. Okey. So saya asing jauh sikit 1 0 1 1 1 1 0. Sebab nanti kan bila 1 dah banyak sangat dia mengganggu mata kita. So kita baca 3 3 3. Okey. So semua orang boleh tukar asas 5 kepada 10, kemudian asas 10 ke asas 2. Okey. So kawan-kawan, saya minta maaf since dah pukul 10. So kita habiskan di sini dahulu. Tapi saya tinggalkan, kamu teruslah nanti habis kelas je terus buat nota untuk sampai dekat sinilah. Sampai bahagian yang kita dah siap ini. Convert base 2 to base 10 certain base to another base. Okey, sampai muka surat 42 kamu terus buat nota. Boleh kawan-kawan? Lepas tu saya bagi kamu sedikit latihan. Lepas tu nanti baru kita buat tugasan dalam tugasan PBD dekat dalam GC. Cikgu bukan sampai 10.30 ke? Memang sampai pukul 10.30 tapi saya ada kelas maraton Tempoh Minda. Saya Okey, minta faham. maaf. Okey. Print ke nota, tak kisahlah buku kamu suka hati. Okey. Pada saya kawan-kawan, kamu nak pakai buku apa pun terpulang kepada kamu. Bila sekolah nak buka pun kita tak tahu. Okey. Cuma just be ready. Setiap hari setiap kali habis kelas kamu terus buat nota dan juga latihan kamu. So maksudnya anytime kalau kata sekolah buka, kamu datang ke sekolah tu bukan buku kosong lah. Maksudnya buku tu dah ada nota-nota. Bab 1 dah habis sampai hari ni. So hari ni kita start dengan bab 2. Okey. Kamu pakai buku Maths 1 pun dah cukup dah. Okey. Nanti kita buka sekolah baru kita sambung buku Maths lagi. Kita pun tak tahu bila nak buka sekolah. So kita jangan buang masa menunggu dan terus menunggu. Okey. So tiba saat lagi SPM je.
Latihan ada, yes. Kita buat sikit latihan, boleh? Boleh, ha? Okey, kamu tengok muka surat 45. Boleh, ha? Muka surat 45. Self practice 2.1B. Okey, nombor 1, kamu pilih mana kamu suka. Lepas tu, nombor 2 pun sama. Nombor 1 pilih 3, nombor 2 pun pilih 3 juga. Okey, boleh? Okey, tapi untuk sampai hari ni kita dah cover sampai muka surat 42. So next class saya akan sambung dekat mana saya berhenti. Maksudnya saya hutang dekat kamu muka surat 43 sebelum kita masuk learning standard yang seterusnya. Tambah dan tolak. Okey. Boleh ke kawan-kawan? Boleh. Okey. So masa yang ada lagi 30 minit ini minta siapkan terus buku nota. Okey, jangan pergi main game, terus sambung duduk, tutup laptop, terus sambung buat nota saja. Nota dan latihan. Okey, bukan nak suruh salin semua. Kalau kamu ada kelebihan nak print nota yang sebelum ni, gunting dan tapal pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebaiknya kita buat sendirilah sebab dah besar. Kan? Latihan ada 6 lah kan? Latihan ada 6. Latihan apa yang Cik Darwish? Oh, dekat GC tu kamu salin 6 buku, boleh? Sangat bagus. Kalau kata kamu dah buat hari tu dalam kertas A4, gunting, tepek je dalam buku latihan. Tak payah salin berkali-kali. Okay, boleh ya? Tapi I do, I remember. I say I forget. Okay, kalau I do berkali-kali I remember. Okay, boleh ke kawan-kawan? Boleh ya? So, kita sambung lagi hari Selasa akan datang. Okay, saya sambung di muka surat 43 nanti. Okay, saya minta maaf sebab saya habis lebih awal. Okey, dan minta tolong study juga chapter 1 sebab kita belum buat quiz lagi. Quiz Google Form chapter 1. Okey. Thank you so much for joining me Masih today. Ego. Okey, link kehadiran. Oh, tadi ada link kehadiran. Nanti kejap. Siapa tadi tolong salin link kehadiran tu kejap. Untuk yang belum tulis link kehadiran kejap. Link kehadiran. Okey, tu. Pastikan semua orang isi kehadiran. Okey. Bukan apa, takut ada yang terleft. Tadi saya dah screenshot dah siapa hadir. Walaupun tak isi kehadiran. Tapi kalau kamu hadir, saya tetap tanda kamu hadir. Okey, tapi saya takut kalau masa saya screenshot tu, masa tu lah kamu terleft. Sebab internet kan, kesian kat kamu. Okey, so kita sambung lagi minggu depan. Okey. Semoga kamu manfaatkan masa yang ada. Bye. Terima kasih. Bye.